Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan PPISMP BMSK1, saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Nur dan rakan-rakan seperjuangan saya, Nur Azmina Izzati binti Zul Ahmad, Maya Nazira Anong, Nur Hazika Nadira binti Muhammad Irfan Dacen, Nur Hidayah binti Patawari akan membentangkan tentang pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi, iaitu perkembangan sistem ejaan Jawi. Baiklah, saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan sejarah awal tulisan Jawi. Tulisan Jawi telah wujud sekitar tahun 1300 Masihi di Kepulauan Melayu. Seterusnya, perkembangan tulisan Jawi ini amat berhubung kait dengan ketibaan Islam, khususnya daripada orang Parsi. Abjad Arab telah diperkenalkan, telah diubah agar sesuai dengan bahasa Melayu klasik lisan. Tulisan Jawi ditulis dari arah kanan ke kiri dan telah ditokok tambah dengan 6 huruf yang tiada dalam bahasa Arab, iaitu yang pertama huruf Ja, kedua Pa, ketiga Ga, keempat Nga, kelima Va, dan yang terakhir iaitu keenam Nya. Tinggalan tulisan Jawi Purba yang terawal telah ditemui pada batu bersurat Terengganu bertarikh 1303 Masihi atau 702 Hijrah dan di dalam syair Bidasari tulisan sekitar 1300 hingga 1399 Masihi yang telah ditemui di Sumatera. Selain itu, penggunaan terawal abjad Rumi untuk bahasa Melayu telah datang dari akhir abad yang ke-19. Tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran, adat istiadat, dan perdagangan. Sebagai contoh, ia digunakan dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di Raja Melayu dengan pihak berkuasa Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Selain itu, pemasyuran kemerdekaan 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam Abjad Jawi. Merdeka! 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 Oleh itu, sejak ia mula digunakan sehingga abad ke-20 Masihi, bahasa Melayu telah menghasilkan tidak kurang daripada 10,000 naskah manuskrip Jawi, termasuk teks-teks undang-undang tubuh kerajaan-kerajaan negeri hingga kepada teks-teks pemasyuran kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kebiasaannya, tulisan Jawi akan dimulakan dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan salam yang menunjukkan pengaruh agama Islam telah tersebar luas di tanah Melayu seiring dengan perkembangan tulisan Jawi. Berdasarkan perkara-perkara yang telah kita bincangkan sebentar tadi, dapat kita simpulkan kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu memainkan peranan yang amat penting dalam penyebaran agama Islam serta tulisan Jawi. Sememangnya, sejarah penggunaan tulisan Jawi ini amat rapat dengan sejarah kemasukan dan penghayatan Islam di seluruh Kepulauan Melayu, amnya di negara kita iaitu Malaysia. Pada abad ke-11 hingga ke-14, tulisan Jawi ini telah digunakan dengan meluas di seluruh tanah Melayu dan Nusantara menurut Alwi Yusof tahun 2005. Hal ini turut menunjukkan bahawa tulisan Jawi telah sampai ke negara kita lebih awal berbanding dengan tulisan Rumi. Tulisan Jawi juga turut menjadi tulisan rasmi bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu semasa penguasaan British ke atas negara kita. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya. Sekian, terima kasih. Tulisan Jawi Kerajaan Pasai.
Melalui hasil kajian para pengkaji di Nusantara, mereka dapat menyimpulkan bahwa Kesultanan Islam pertama di Nusantara terletak di Pasai. Melalui hasil kajian tersebut juga, mereka menyimpulkan bahwa Kesultanan Pasai telah menerapkan tulisan Arab dengan menambah beberapa huruf yang sesuai dengan bahasa dan juga font Melayu. Selain itu, terdapat beberapa hikayat yang ditulis dan menceritakan tentang kisah raja-raja di negara Islam pertama di Asia Tenggara yang kini dinamakan Pasai. Hasil hikayat ini ditulis menggunakan bahasa Melayu, yakni tulisan Jawi. Kemudiannya, pada abad 13 Masehi, kerajaan Islam pertama di Kepulauan Melayu Nusantara telah muncul yang membawa arti Islamisasi secara rasminya telah wujud di negeri Pasai. Bukan itu saja, Kesultanan Pasai telah merumus dan menciptakan aksara baharu pada periode yang dikenali sebagai Jawi, yaitu tulisan Arab berbahasa Melayu ataupun Indonesia. Kemunculan tulisan ini seiring dengan proses perkembangan Islamisasi dan legalisasi pemerintahan Islam di Melayu Nusantara untuk diaplikasikan di seluruh wilayah. Penulisan bahasa Melayu dengan abjad Arab dalam bahasa Melayu sudah dimulai semenjak Islam dianuti oleh masyarakat setempat dan seterusnya tersebar di Nusantara. Akhirnya, tulisan Arab Melayu menjadi tulisan rasmi yang digunakan oleh Kerajaan Pasai dan seterusnya diikuti oleh kerajaan-kerajaan Islam lainnya pada zaman yang berikutnya. Berikut merupakan bukti penggunaan tulisan Jawi Pasai. Yang pertama, Hikayat Raja Pasai. Hikayat Raja Pasai menceritakan kisah raja-raja di negara Islam pertama di Asia Tenggara ataupun Pasai. Yang kedua, terdapat juga inskripsi pada nisan Putri Nasrasiyah di Kuta Krueng, Aceh Utara. Batu nisan ini menceritakan tentang salah sila sultan-sultan di Samudera Pasai yang ditulis dalam bahasa Melayu tulisan Jawi. Yang ketiga, terdapat juga kitab tasawuf Zinal Al-Muwahhidin, karya seorang ulama di Aceh yang bernama Hamzah Pansuri. Kitab ini menceritakan tentang ilmu tasawuf yang menggunakan matan bahasa Arab yang seterusnya ditafsirkan dengan menggunakan tulisan Jawi bagi memudahkan pemahaman penduduk di sekitarnya. Dan yang akhir sekali, terdapat juga kitab Mi'rat At-Tullab fi Tashil Ma'firat Ahkam Al-Syari'i lil Maliki Al-Wahhab. Kitab ini merupakan hasil karangan Syekh Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri ataupun As-Singkel atas permintaan Sultanah Safiyatuddin dalam bidang hukum dan juga fiqh muamalat. Hasil tulisan ini dikarang pada sekitar tahun 1992 dan juga digunakan oleh masyarakat sekitar pada zaman itu. Baiklah, saya Nur Azmi Izzati binti Ahmad akan meneruskan pembentangan ini mengenai tulisan Jawi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Umum kita ketahui zaman Kesultanan Melayu Melaka ini terkenal dengan kuasa perdagangan yang masyhur. Oleh yang demikian, masyarakat pada tulisan Jawi pada masa itu memainkan peranan yang penting dalam kalangan masyarakat. Ia menjadi perantara dalam bidang pentadbiran, adat istiadat dan juga perdagangan. Seterusnya, tulisan Jawi ini juga memainkan peranan penting dan mengambil tempat dalam perjanjian antara raja-raja Melayu dengan pihak Portugis, Belanda dan Inggris. Selain itu, tulisan Jawi ini juga digunakan oleh pihak istana sebagai alat perakam, khususnya dalam segala aktiviti istana seperti pentadbiran, perundangan, bahasa, hubungan dagangan antarabangsa dan juga diplomatik. Manakala dalam urusan perdagangan pula, tulisan Jawi ini digunakan untuk mencatat sesuatu perjanjian dalam undang-undang kanun sesuatu pemerintahan. Sebagai contoh, dalam penulisan hukum kanun Melaka dan juga hukum kanun Brunei. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, zaman Kesultanan Melayu Melaka ini terkenal dengan kuasa perdagangan
yang masyhur. Oleh yang demikian, ia merupakan titik tolak bagi perkembangan tulisan Jawi pada zaman itu. Tulisan Jawi pada zaman itu juga digunakan sebagai pemeteraian perjanjian, manakala dalam bidang pendidikan pula ia digunakan dalam kitab-kitab agama, khususnya dalam seperti sejarah, hikayat dan juga falsafah. Akhir sekali, kedatangan ataupun kewujudan para ulama pada zaman itu telah menarik minat masyarakat dari dalam dan luar negeri untuk sama-sama mendalami tulisan Jawi pada masa itu. Itu sahaja daripada saya teruskan dengan rakan seperjuangan saya yang seterusnya. Salam sejahtera. Kami akan meneruskan pembentangan kali ini dalam tajuk Sistem Ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor. Sebelum masuk dalam slide saya pada hari ini, saya akan memberitahu tentang Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa yang ditubuhkan pada tahun 1888 yang diasas oleh Datuk Seri Amardi Raja Abdul Rahman Andak dan Dato' Muhammad Ibrahim Munshi. Kenapa PBMPB ini ditubuhkan pada dalam sistem ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor? Kerana ada dua hal penting yang pada peringkat awal penyempurnaan sistem tulisan dan ejaan Jawi, ialah usaha yang dibuat oleh Pakatan Bahasa Melayu Persuratan Diraja Johor PBMPB yang menerbitkan sistem ejaan pada tahun 1937, dan usaha yang dibuat oleh Allahyarham Zainal Abidin bin Ahmad yang lebih dikenali sebagai Za'bah pada tahun 1938. Tulisan Jawi yang terpakai di sektor pendidikan dan dalam pelbagai urusan serta awal abad ini hingga tahun 1986 ialah sistem ejaan Jawi Za'bah. Okey, kita masuk pula dalam antara perkembangan tulisan Jawi di negeri Johor adalah didorong oleh semangat dan sebagai kesinambungan dari Kerajaan Johor Riau yang banyak meninggalkan karya-karya bertulisan Jawi, di samping terkenal sebagai sebuah negeri yang sentiasa berusaha menerbitkan dan memartabatkan dan melestarikan tulisan Jawi. Banyak buku yang terhasil adalah berkisar mengenai persoalan tata bahasa Jawi, bermula dengan Bustan Al-Katibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa oleh Raja Ali Haji, serta Kitab Pimpinan Johor oleh Ibrahim Munshi. Oleh itu, kita masuk dalam sistem ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor juga mempunyai beberapa matlamat yang digariskan untuk lebih memartabatkan lagi tulisan Jawi. Yang pertama adalah memelihara, memperlengkapkan dan mempermodenkan bahasa Melayu dan memelihara tulisan Jawi. Kedua, menyeragamkan ejaan dan perkataan. Ketiga, mencipta tulisan baharu. Keempat, mengembangkan pengetahuan melalui ceramah-ceramah dan penyelidikan. Seterusnya, mengeluarkan peredar atau jurnal 6 bulan sekali. Yang terakhir adalah mengadakan perpustakaan. Itu merupakan matlamat-matlamat yang dijalankan oleh negeri Johor untuk lebih memartabatkan dan melestarikan tulisan Jawi pada ketika itu. Kita masuk pula dalam ujian aspek ketepatan panduan ejaan. Dalam menguji ketepatan panduan ejaan Jawi, mereka telah memanggil Za'bah sebagai pakar rujuk, di mana Za'bah ini adalah seorang pakar rujuk. Beliau banyak mewujudkan banyak buku-buku tentang Jawi, di mana digunakan dalam semua sistem pendidikan dan dalam pelbagai urusan sejak awal abad ini hingga tahun 1986, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Okey. 5 jenis ejaan yang dibahagikan ke dalam ejaan Melayu. Ejaan pertama kita dapat lihat dalam slide tersebut, ejaan lama, iaitu ejaan pengaruh Arab tahap kedua. Seperti maka ditulis dalam bentuk tersebut dan sudah ditulis dalam bentuk tersebut. Pada tahap ini, tulisan Arab masih sukar untuk difahami dan dipelajari, terutamanya
mereka yang baru mula untuk mempelajari tulisan Jawi. Yang kedua adalah ejaan tua. Ejaan yang mempunyai huruf saksi sekerat, yang tidak ada huruf saksi sekerat. Ejaan ini merujuk kepada ejaan pengaruh Melayu. Tahap pertama seperti ini dan itu. Seterusnya adalah ejaan baharu, yaitu ejaan yang mempunyai huruf saksi yang lengkap. Dengan kata lain, ejaan ini adalah ejaan pengaruh Melayu tahap kedua, seperti bilik dan guru. Seperti tulisan yang digunakan adalah seperti contoh yang diberikan dalam slide tersebut. Seterusnya adalah ejaan Arab, yaitu ejaan bagi kata Arab yang diejak mengikut ejaan asal. Tahap ini adalah tulisan Jawi menggunakan sistem ejaan Arab sepenuhnya. Ejaannya menggunakan tulisan Arab yang terlengkap dengan menggunakan tanda-tanda baris bagi mengeja kata-kata pinjaman daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu yang asli. Kita juga dapat lihat contoh di dalam slide tersebut. Seterusnya yang terakhir adalah ejaan kemelayuan, yaitu ejaan bagi kata Arab yang telah dimelayukan sama ada sebutan maupun ejaan. Dalam ejaan kemelayuan ini merupakan ejaan yang digunakan pada hari ini, yaitu dengan menggunakan kata Arab namun dimelayukan sama ada dari segi sebutan ataupun ejaan. Kita dapat mengeja tulisan Jawi tersebut dalam bahasa Melayu. Oke. Langkah perancangan dan penyeragaman ejaan Jawi yang dipelopori oleh Major Dato' Haji Muhammad Said Sulaiman ini dilihat sebagai satu usaha yang baik dan sistematik dalam penyelarasan ejaan Jawi. Jadi, dalam perkembangan sistem ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor ini, kita dapat mengembangkan lagi tulisan Jawi kepada permulaan yang paling sukar untuk dipelajari, terutama bagi pemula, dan seterusnya beralih ke ejaan Jawi yang paling mudah untuk difahami dan dipelajari. Oleh itu, melalui sistem ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor ini, kita dapat lebih memartabatkan lagi tulisan Jawi dan tidak menghapuskannya, terutama dalam kalangan remaja, Islam maupun bukan Islam. Mereka dapat mempelajarinya dengan baik karena sudah dipermudahkan. Oke, itu saja di bawah tajuk Sistem Ejaan Jawi Pakatan Kedudukan Negeri Johor ini. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya, Nurhidayah binti Patawari, akan menghuraikan tentang tulisan Jawi di batu bersurat. Sejarah aksara Jawi ini bermula pada 1303 Masihi apabila teks bahasa Melayu ditulis dengan aksara Jawi pada batu bersurat Terengganu. Batu bersurat ini ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang, Terengganu pada tahun 1899. Berikut merupakan gambar ataupun bukti bahan bertuliskan Jawi yang tertua. Seterusnya, berikut merupakan sejarah batu bersurat Terengganu. Batu bersurat Terengganu telah disedari oleh Sayyid Husin bin Gulam Al-Bukhari, yaitu merupakan seorang ahli perniagaan. Beliau meminta penghulu ahli dan orang kampung mengangkat dan meletakkannya di atas rakit untuk dibawa ke Kuala Terengganu. Kemudian, sampai di Kuala Terengganu, batu ini telah dipersembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Zainal Abidin III dan kemudian batu itu diletakkan di atas Bukit Puteri. Pada tahun 1922, Timbalan Penasihat Inggris di Terengganu, yaitu Encik H.S. Peterson, meminta seorang juru foto yang bernama N. Suzuki untuk mengambil gambar dan dihantar kepada C.O. Blackden untuk dibuat pembacaan. Batu itu telah patah sebahagian di sebelah atasnya dan ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi yang bertarikh pada ketika itu ialah 702 Hijrah. Tarikh tepat bagi penulisan batu bersurat ini tidak dapat ditentukan dengan tepat, dan mesej teks ini agak kabur serta menimbulkan keraguan dalam kalangan sejarawan. Menurut kajian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Attas, tarikh bagi batu bersurat ini ialah Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah
bersamaan dengan 22 Februari 1303 Masehi. Antara petunjuk daripada batu bersurat Terengganu ataupun kepentingan batu bersurat Terengganu ini termasuklah yang pertama, pertapakan Islam di Semenanjung bermula di pantai timur. Yang kedua, tulisan Jawi telah mula digunakan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Melayu telah digunakan dalam pentadbiran. Untuk kandungan batu bersurat Terengganu pula, yang pertama adalah isi teks batu bersurat ini adalah mengenai undang-undang seorang raja. Yang kedua, batu bersurat Terengganu ini menyebut Islam sebagai agama rasmi dan menerangkan hukum-hukum Islam tentang maksiat dan segala kemungkaran. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.